Assalamualaikum. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menjelaskan sedikit tentang pengenalan. Baiklah, serba sedikit tentang maksud pemikiran kreatif dalam perundingan. Maksud pemikiran ialah perihal berfikir, iaitu menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu hal atau merenungkan dan mempertimbangkan. Kreatif pula bermaksud kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Seterusnya, perundingan ialah pembicaraan yang bersungguh-sungguh lagi mendalam tentang sesuatu hal atau membicarakan sesuatu untuk mendapat persetujuan penuh. Pemikiran kreatif dalam perundingan boleh membantu pihak yang berunding untuk menghasilkan idea bernas bagi memudahkan proses perundingan dan mencari jalan penyelesaian yang memenuhi objektif semua pihak. Perundingan itu sendiri adalah tindakan yang kreatif. Pemikiran secara kreatif sangat penting untuk menyelesaikan isu dan masalah yang ada. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan pemikiran kreatif dalam perundingan. Antaranya ialah dapat membahagikan masalah menjadi komponen yang lebih mudah untuk diuruskan. Hal ini kerana lebih banyak isu dan masalah yang dapat diketengahkan dan saling bertukar pendapat yang berbeza antara dua pihak. Selain itu, pemikiran secara kreatif dalam perundingan dapat menstruktur perjanjian dalam merapatkan jurang perbezaan. Hal ini kerana dapat menentukan perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan antara dua pihak dan membantu proses merapatkan jurang antara pihak dan kemampuan masing-masing. Seterusnya, pemikiran secara kreatif dalam perundingan dapat mengurangkan mentaliti kumpulan dan memupuk pandangan yang kreatif. Hal ini kerana pemikiran kreatif dalam perundingan dapat melakukan perkara yang bermanfaat antara dua pihak dan dapat menguraikan masalah dan membuat pertimbangan yang sesuai mengikut situasi. Hal ini dapat menghasilkan rundingan yang kolaboratif dan kreatif. Seterusnya terdapat 3 cabaran pemikiran kreatif di dalam perundingan, iaitu persepsi dan bias, pengetahuan asas dan kerja berkumpulan. Sekali bagi persepsi dan bias, kesan daripada sikap ini menyebabkan perunding memilih posisi atau pilihan yang salah dan juga menyebabkan perunding untuk membuat penilaian yang tidak tepat terhadap pihak lain. Kedua ialah pengetahuan asas yang dimiliki selalunya menyebabkan golongan pakar ini mempunyai mental blocks. Mental blocks merujuk kepada kecenderungan menyelesaikan sesuatu masalah atau situasi dengan cara kebiasaan. Akhir sekali ialah kerja berkumpulan. Perundingan dalam kumpulan selalunya adalah lebih rumit jika hendak dibandingkan dengan perundingan secara individu. Idea yang dilontarkan di dalam kumpulan selalunya akan menjadi lebih klise dan tidak sekreatif daripada idea yang dihasilkan semasa bekerja sendirian, disebabkan mahu mengelakkan sebarang konflik yang mungkin akan berlaku apabila berada dalam kumpulan yang mempunyai pelbagai pendapat yang mengenai sesuatu masalah yang dibincangkan. Jadi kesemua keadaan ini telah mengganggu pemikiran kreatif di dalam perundingan yang berlaku. Masuk kepada bahagian keempat, iaitu cadangan pemikiran kreatif di dalam perundingan. Bahagian ini terdapat 4 cara. Yang pertama ialah meningkatkan kreatif dalam kumpulan. Proses sosiokognitif yang beroperasi dalam kerja perkumpulan dan juga bagaimana kumpulan tersebut dikendalikan merupakan masalah yang wujud dalam kerja perkumpulan. Oleh itu, untuk meningkatkan kreativiti dalam kumpulan, proses sosiokognitif antara kumpulan harus diatasi. Untuk cara yang kedua ialah visualisasi dan penggunaan analogi visual. Teknik ini memudahkan pencarian maklumat yang relevan dalam masalah, mengenali corak dan hubungan penting dan juga menangani kerumitan. Untuk cara yang ketiga ialah mempromosikan kepercayaan yang boleh menyokong mengenai kreativiti. Kepercayaan boleh menjadi ramalan yang memenuhi kehendak diri. Kepercayaan ini juga sangat penting untuk sebagai penentu kualiti pemikiran dan juga prestasi intelektual. Cara yang terakhir ialah mengajar teknik dan strategi untuk memudahkan persembahan kreatif. Brainstorming adalah teknik awal untuk pendekatan bersucuk untuk peningkatan kreativiti. Teknik ini juga mendorong peserta untuk mengemukakan idea. Kesimpulannya, pemikiran kreatif di dalam perundingan melibatkan mencari peluang yang tersembunyi, dihadapi oleh cabaran dan mempunyai penyelesaiannya. Antaranya, kecenderungan semula jadi kita adalah dengan bersikap tegas. Selain itu, kita haruslah cenderung untuk fokus secara eksklusif pada keperluan dan emosi kita menghalangi secara berkala. Sekiranya kita mempunyai pemikiran kreatif di dalam perundingan, kepercayaan terhadap kemampuan kita untuk mengubah cabaran menjadi peluang akan meningkat. Keyakinan diri ini akan membantu kita menumpukan perhatian pada penyelesaian masalah
dan mengurangkan kemungkinan terjadinya pergaduhan. Kita akan mendapati emosi semakin baik apabila melihat bahawa pemikiran kreatif di dalam perundingan tidak akan membantu memenuhi keperluan kita. Itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih.